Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semuanya sihat sentiasa, insya-Allah. Baik, untuk hari ini pagi darjah 4 kita akan buat sedikit murojaah hafazan. Murojaah hafazan apa yang telah kita hafal. Murojaah ni maksud dia ulangan. Ulangan hafazan apa yang telah kita hafal. Okey. Untuk kali ini Ustaz ambil 3 surah pilihan sahaja daripada juzuk 30, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Boleh? InsyaAllah. Okey, baik. Seterusnya Ustaz akan masuk dalam surah Al-Ikhlas. Okey, surah Al-Ikhlas bertemakan akidah. Ianya mempunyai 4 ayat dan berada dalam juzuk 30 pada muka surat 604. Awak mesti hafal struktur ayat, hafal tema, hafal ayat, hafal juzuk dan hafal muka surat, insya-Allah. Mula-mula mungkin agak payah, tetapi bila awak dah biasakan, insya-Allah akan jadi biasa. Okey, kita terus kepada ayat Suratul Ikhlas. Okay, boleh baca sama-sama dengan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya baca dalam keadaan tertil, biar bacaan awak baguslah. Jangan baca laju tanpa tajwid. Baca laju nanti hilang tajwid. Okey, seterusnya kita tengok pada huraian ringkas dia. Okey, yang pertama, kita mestilah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hanya Dia sahaja yang layak disembah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja tempat kita meminta pertolongan. Tak ada siapa dah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja untuk kita meminta perlindungan. Kita tidak boleh minta kepada jin, tidak boleh minta kepada syaitan, tidak boleh minta kepada apa-apa makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tak ada siapa yang melahirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa, Allah tidak melahirkan sesiapa. Allah Maha Esa. Okey, yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa dan tiada yang sebanding dengannya. Tidak ada sesiapa makhluk, tidak ada sesiapa makhluk yang setanding dengan Allah. Sebab apa? Kerana semuanya ialah makhluk Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Tidak ada sesiapa yang sebanding dengannya. Okey, seterusnya kita masuk dalam surah Al-Falaq. Okey, sama surah Al-Falaq bertemakan akidah. Dia mempunyai 5 ayat dalam juzuk 30, muka surat 604. Okey. Kemudian kita baca surah Al-Falaq. Okey, baca sama-sama dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, bacaan seperti biasa, tengok betul-betul cara bacaan, pastikan qala-qala jangan tinggal, panjang pendek jangan salah, tanwin, hukum-hukum tanwin pastikan, lihat betul-betul jangan tersalah.
Okey, baik. Untuk orang yang ringkas pula. Baik, okey. Yang pertama, kita mestilah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kejahatan iblis. Kita hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kejahatan iblis. Kerana apa? Iblis dah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Kita hendaklah meminta perlindungan kepada Allah supaya terjauh daripada segala kejahatan iblis. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia merupakan sebaik-baik perlindungan. Tidak ada yang lebih baik perlindungannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, kita perlu menghindari sifat hasad dengki kerana ianya merupakan salah satu sifat mazmumah. Hasad dengki termasuk dalam sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang tercela, yang Islam mengajar kita supaya jauhkan daripada sifat-sifat mazmumah. Kerana apa? Sifat mazmumah boleh membawa kepada dosa. Okey, seterusnya kita masuk surah An-Nas. Okey, surah An-Nas bertemakan akidah. Sama, tiga-tiga surah bertemakan akidah. Okey, surah An-Nas ni mempunyai 6 ayat dalam juzuk 30 juga, dalam muka surat yang sama, iaitu 604. Maknanya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas berada dalam satu muka surat yang sama. Kalau tak percaya boleh tengok Al-Quran. Okey, tak apa. Okay, seterusnya kita tengok, kita cuba baca bersama surah An-Nas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey. Ingat, tiap kali bacaan Al-Quran, tak kira mana-mana surah atau mana-mana ayat, pastikan baca dengan keadaan teliti, tengok setiap panjang pendek ataupun hukum tajwid yang ada dalam ayat yang awak baca tu. Okey, kemudian uraian ringkasnya. Yang pertama, Allah pencipta manusia dan segala makhluk yang ada di dunia ini. Yang mencipta segala makhluk di dunia ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun manusia mencipta seperti pintu, lagi contoh seperti kereta, yang kita nampak memang manusia cipta, tapi hakikatnya semuanya datang daripada Allah. Okey, yang kedua, Allah sahaja yang dapat melindungi kita dari segala bisikan dan hasutan syaitan. Kita hanya, tugas kita sebagai manusia adalah mengabdikan diri kepada Allah, meminta perlindungan daripada Allah untuk memberi perlindungan kepada kita daripada hasutan syaitan. Okey, yang ketiga, kita mestilah memohon perlindungan dengan Allah SWT dari gangguan jin dan syaitan. Sama tadi. Okey, yang terakhir, kita haruslah berwaspada dengan jin dan manusia yang boleh menyesatkan kita. Kita hendaklah sentiasa berhati-hati daripada segala gangguan ataupun perkara yang boleh menyesatkan kita, sama ada daripada jin dan manusia. Okey, baik. Terima kasih, insya-Allah. Selamat menghafaz. Saya doakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.